Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi dalam membincangkan fasal yang pertama pada menceritakan mata, cerita tentang mata. Jadi sebab apa ni cerita pasal mata ni kan, nak berubat ke apa? Bukan. Cerita pasal mata ni sebab setiap satu anggota badan kita, panca indera kita kan, panca indera kita ni ada dia punya part-part dia yang tersendiri. Jadi nak cuci diri kita ni kena suci satu persatu anggota badan yang kita gunakan. Anggota badan yang kita gunakan dah kan. Okey, baik. Kata pengarang, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Jadi Syekh ni, pengarang ni kata, kamu kena tengok anggota badan kamu tu, tengok apa kerja yang anggota badan kamu tu buat. Ni kalau kita cerita tentang mata ni, kita kena tengok mata kamu tu kamu guna untuk buat apa? Kamu guna untuk main ibadat ke? Kamu guna untuk benda yang sia-sia ke? Ataupun kamu guna untuk benda yang haram? Jadi kita kena sucikan dulu kita punya anggota badan tu. Ni dalam bab ni dia juruh kepada mata lah, tapi sebenarnya semua anggota badan kita kan. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Apa benda yang kita niatkan nak buat dengan anggota badan tu tadi kan. Kita niat nak buat apa? Tangan kita niat nak buat apa? Nak buat benda apa kan. Jadi kita guna anggota badan kita tu kan. Apa benda yang kita niatkan untuk buat benda tu, kita kena ada perancangan dalam kita nak menggunakan anggota badan kita tu. Sebab apa kita kena ada perancangan? Kalau kita tidak ada perancangan, nanti kita akan, kemungkinan besar kita akan salah guna kita punya anggota badan. Macam kita nak beli handphone lah. Beli handphone ni, kita nak tengok dia punya spek dia apa semua kan. Nak tengok pada penggunaan dia kan. Kau main beli lah, tengok orang tu pakai lawa, kita pun beli juga lawa tu. Tak kira murah ke mahal, tak kira lah apa dia punya spek dia ada kan. Kita tengok dulu, tanya kawan, hak ni bagus tak, hak ni laju tak. Sebab apa kita nak handphone laju? Mesti ada sebab. Saja nak handphone laju tak ada apa-apa dah. Dia mesti ada dia punya apa panggil apa? Dia punya apa benda, tak tahu lah apa kegunaan dia. Keperluan yang kita nak kan. Contoh kalau kita jenis ni kan, jenis streaming ke apa semua, nak buat video apa semua, kita nak yang gambar lawa lah kan. Tu spek yang kita nak kan. Dan ada orang yang nak handphone semua dah kan. Tapi kena guna yang betul lah. Video tu pun video yang elok lah, jangan buat video yang tak elok kan. Jadi samalah dengan anggota badan kita ni, kena ada perancangan. Tangan kita nak guna macam mana? Kaki kita nak guna untuk berjalan pergi mana? Kereta kita beli, kita nak guna untuk pergi mana kereta kita tu kan. Tu kena ada dia punya perancangan. Tu kata akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya kan. Apa yang akan kita buat dengan anggota badan tu tadi kan. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya. Jadi kita jaga anggota badan kita itu dengan perkara yang patut untuk anggota badan tersebut tu. Mana? Contoh kalau kita bincang bab mata, apa yang patut kita guna mata kita ni, ke arah mana kita patut guna? Untuk apa patut kita guna? Mana kegunaan yang kata guna ni betul, bukannya salah guna. Kalau salah guna, salah lah. Semua benda kalau kita salah guna, dia akan menjadi satu kesalahan. Contoh macam dadah kan. Yang duk tangkap orang pasal dadah tu sebab apa? Penyalahgunaan dadah. Salah guna dadah tu. Tu dalam ubat pening kepala kita nak makan tu ada, tapi tak salah guna kan. Tak salah guna, dia boleh kan. Jadi sama juga anggota badan kita tu, jangan kita salah guna kan. Guna kepada perkara yang harus dan juga perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Jangan guna kepada perkara yang haram dan juga makruh. Ustaz, makruh ni
tinggal dapat pahala, buat tak berdosa, takkan tak boleh kot kan. Makruh ni pun kita kena ingat, sebab makruh ni maksudnya yang dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh syarak. Siapa syarak tu? Dibenci oleh Allah. Itu perkara makruh tu pun dibenci oleh Allah kan. Jadi kita nak menjaga anggota badan kita tadi ni dengan cara kita jaga dia daripada buat perkara yang tidak patut padanya. Maksudnya kita zalim lah kalau kita guna, sebab Allah Taala kata kepada kita, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Taala kata, aku tidak menzalimi kamu, tapi kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Macam mana kita menzalimi diri kita sendiri? Allah Taala kata tangan itu guna kepada perkara yang wajib, kita guna kepada perkara yang haram. Itu kita menzalimi tu. Allah Taala kata guna kepada untuk melaksanakan amal ibadat, kita guna untuk melaksanakan perkara-perkara kejahatan. Itu zalim lah. Yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Perkara yang patut dan perlu, akan datang pun benda yang perlu untuk anggota badan tu. Contoh, mata kita guna untuk melihat perkara yang baik. Mana perkara yang baik? Banyak sangatlah sebenarnya perkara yang baik tu kan. Guna untuk memandu, guna untuk tengok, untuk elak mudarat kan, guna untuk tengok Al-Quran, guna untuk tengok isteri kan. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau benda tu besar kan, jadi kena jaga sungguh lah, kena jaga sungguh. Tangan dengan mata, mana yang lebih besar? Kata Ustaz, mata kecil walaupun dia dua tapi dia kecil. Tangan lagi besar? Tak. Sebab apa Ustaz kata macam tu? Sebab mata ni pandangan cukup susah untuk kita jaga. Sebab apa? Kalau kata tidak ada halangan, kita boleh tengok jauh sangat, kita boleh tengok kan, sampai matahari jatuh lah, matahari naik hingga ke matahari jatuh, kita boleh tengok. Jadi cukup susah lah untuk kita jaga, cukup susah. Sebab apa payah sangat nak jaga mata ni? Sebab tu lah, sebab mata ni pandangannya terlalu luas kan. Okey, maka bermula kaki itu adalah nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Jadi kaki ni sebenarnya kegunaan dia adalah untuk berjalan di dalam kebun syurga. Syurga tu diibaratkan seumpama kebun lah. Sebab apa dia tak umpama macam bandar? Cuba kita tengok bandar kita ni macam mana kan, sibuk tak? Jalan pening kepala. Jadi kalau dalam kebun ni biasanya orang tak pening kepala, tengok pokok-pokok yang hijau, relax kan. Tu sebab tu dia umpamakan syurga itu seumpama kebun kan. Dan mahligainya, kaki kita tu untuk kegunaan dia adalah untuk berjalan di dalam syurga, dan juga di dalam mahligainya, mahligai yang ada dalam syurga. Dan adapun tangan itu, maka dinanti baginya, cita-citanya tangan itu mencapai buah-buahan syurga, untuk kita petik buah-buah di dalam syurga. Jadi tangan yang buat maksiat, dia takkan dapat petik lah buah dalam syurga, tak boleh nak ambil lah buah dalam syurga tu nanti. Sebab apa? Sebab ada maksiat. Sebab tu dia kena disucikan dulu. Anggota badan yang ada buat maksiat, dia mesti disucikan dulu. Kalau di akhirat, disucikan dengan bakar dalam api neraka. Bakar bukannya duduk macam tu, duduk relax dalam api neraka, dibakar dalam api neraka, barulah nak hilang dia punya kotor tu. Tapi kalau di dunia ni senang. Mana rasa senang? Walaupun benda tu susah, tapi sebenarnya senang. Sebab apa? Sebab tak kena bakar kan. Kita buat salah dengan tangan, jadi kita minta taubat, minta ampun pada Allah Taala, tangan kita lah, pasal tangan kita. Ya Allah, ampunilah dosa tangan aku. Ya Allah, ampunilah dosa mata aku kan. Tu yang kita minta pada Allah kan. Dan minumannya, dan untuk mencapai minuman dalam syurga kan. Capai macam mana minuman dalam gelas ke apa ke, jadi kita nak capai kena gunakan tangan lah. Seperti itulah segala anggota yang lain, macam tu jugalah anggota badan yang lain untuk kegunaan kita dalam syurga. Mata yang kita guna ni, mata nanti kita akan guna untuk melihat
melihat Allah. Jadi siapa yang dosa matanya teruk sangat sehingga menyebabkan dia tidak layak untuk melihat Allah di akhirat nanti, nikmat yang paling besar sekali adalah melihat Allah. Bolehkah melihat Allah? Ijma' ulama kata boleh lihat Allah di akhirat nanti bagi orang yang diizinkan. Siapa yang diizinkan boleh tengok. Sekarang kenapa tak boleh tengok? Sebab Allah Ta'ala tidak izin. Jadi kita tidak boleh tengok kan. Kata ustaz, pelik kenapa? Tuhan tu ada tapi pasal apa tak boleh tengok kan? Ni kita tengok TV kan. Kalau dulu kita kecil-kecil kan tengok TV ada cerita dalam dah, tapi mak pak tak bagi tengok. Boleh tengok tak? Tak boleh tengok juga. Sebab apa? Sebab mak pak tak bagi kan. Jadi dengan Allah Ta'ala punya Tuhan tak bagi tengok lagi tak boleh Nanti kalau dia kata di akhirat nanti boleh tengok, boleh kan. Kalau dia bagi tengok lah ni lah kan. Tu sebab diri dia sendiri kan. Maka mata hanya saja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Jadi mata ni sepatutnya kita cita-cita mata ni kegunaan dia yang paling tinggi sekali adalah untuk melihat Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Jadi nak lihat Allah Ta'ala di dalam syurga, kena masuk syurga dulu. Tak masuk syurga macam mana nak melihat Allah? Tak boleh lah. Sebab melihat Allah Ta'ala tu daripada syurga. Kita berada di syurga, bukan Tuhan berada di syurga. Kita yang berada di syurga. Sebab kita makhluk ni yang dijadikan berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Atau pengajian kita yang kemarin lah kan, belajar tentang akidah, sama-sama tu kita selit juga benda ni Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Melihat Allah Ta'ala tu dengan tidak sama dengan kita melihat yang baru. Melihat yang baru macam mana? Kita melihat yang baru, tengoklah makhluk kita tengok macam mana? Tengok ada di depan, tengok ada di belakang, tengok ada tepi, tengok ada ke kanan, ada ke kiri kan. Tapi melihat Allah bukan macam tu. Sebab apa? Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Maujudun bila kaifin. Maujud adanya Allah Ta'ala tu, wujudnya Allah Ta'ala tu dengan tiada kaifiat. Kalau kita tengok Allah Ta'ala sekalipun, kita dapat pandang Allah Ta'ala sekalipun, kita tidak boleh nak cerita. Sebab apa? Maujudun bila kaifin. Ada Allah Ta'ala tu dengan tidak ada kaifiat. Yang lain tu kita boleh cerita sebab apa? Sebab ada kaifiat. Ada benda yang kita boleh cerita kan? Tapi Allah Ta'ala tak boleh. Maujudun bila kaifin. Yang tak boleh cerita dengan kaifiat tu Ustaz sifat 20. Yang tu nak ceritanya zat Allah Ta'ala tu, nak cerita bentuk macam tu, macam ni tak ada. Color ke apa tak ada. Kan? Selagi mana kita boleh kaifiatkan, kita boleh gambarkan, itu bukanlah Allah. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Jadi kata di dunia ni pun kalau melihat Tuhan, di akhirat pun melihat Tuhan, itu adalah nikmat yang paling besar sekali. Jadi kita melihat dengan mata bukan hanya kita semata-mata melihat luaran saja, tapi kita melihat itu iaitu melihat kesan daripada kudrat Allah Ta'ala, melihat kesan daripada kekuasaan Allah Ta'ala itu. Sepatutnya itulah menjadi nikmat yang paling besar pada kita. Apa yang Allah Ta'ala larang, jangan tengoklah kan? Apa yang diharamkan itu yang Allah Ta'ala larang. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat. Sepatutnya kita menentukan untuk mata tu yang sebesar-besar nikmat lah, iaitu melihat Allah tu, bukannya dengan kita melihat benda lain selain daripada Allah. Bahwasanya dipelihara akan mata tadi dengan sehingga pelihara dengan pelihara yang sungguh lah, pelihara yang sungguh. Jangan tengok benda yang haram, jangan tengok benda-benda yang sia-sia. Yang sia-sia tu pun dia akan bawa pada yang haram juga nanti kan. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dimuliakan juga mata tu dengan sehabis-habis mulia. Macam mana memuliakan mata ni? Jangan melihat benda yang haram lah. Dan bahawasanya tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Jadi jangan kita tengok benda, cara kita menjaga mata iaitu dengan kita tidak memandang kepada yang haram. Kalau dalam Quran tak sebut yarudduna absarahum, yang menundukkan pandangannya, memelihara lah tu menundukkan pandangan, bukannya jalan menunduk sampai tak nampak jalan pandangan tiam, bukan macam tu, iaitu dengan menundukkan perkara mata kita ni, pandangan kita ini daripada
perkara-perkara makruh dan juga perkara-perkara yang diharam, dan perkara yang tidak sepatutnya lah. Perkara yang tidak sepatutnya tu termasuk dalam makruh juga haram tu lah, kan. Perkara harus boleh lah sebab Allah Ta'ala bagi kan yang harus tu. Kemudian wallahu alam. Jadi habis kita cerita tentang fasal yang pertama pada menceritakan mata. Kita habis cerita bab mata. Jadi nanti kita akan sambung pada masa akan datang dalam fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu alam. Assalamualaikum.